Okey, jom kita tengok macam mana kita nak buat marketing bilik pula kan. So kita ada dua cara, sama ada kita menggunakan platform yang memang dah ada di pasaran kan. Yang sama ada berbayar atau tak berbayar. Atau satu lagi adalah platform yang secara tradisional lagi, fizikal, iaitu kita buat poster kan. Ataupun mungkin kita pergi direct kepada uh, company ataupun kalau kita adalah subletter hostel, so kita direct pergi ke tempat pengajian tinggi tu kan, ataupun kawasan-kawasan yang student ramai. So itu secara fizikal. So kebanyakannya secara fizikal masih lagi valid lah sekarang ni, especially di luar bandar. Kalau you all adalah subletter di luar KL Selangor, fizikal punya style ni masih lagi efektif, especially kalau you ada buat banner kan. Kalau you ada buat banner, you ada buat surat-surat yang hantar ke company-company yang menyatakan kita ada menyediakan bilik sewa kan. Sebab student KLS ramai yang buat macam tu dekat luar bandar, sangat menjadi. Alright, okay. So itu yang luar bandar lah. Okay. Itu yang fizikal. So sekarang ni yang secara online, apa syarat-syarat dia? Apa cara-cara kita nak marketkan bilik kita? Okay. First rules dalam marketing ni, you kena ingat, kita kena ada emosi bila kita nak beriklan apa-apa sahaja, sebab emosi ni is selling. Fakta ni is telling. Fakta kita hanya memberitahu. Emosi, perkataan emosi, cara kita ambil gambar yang beremosi, itu yang menyebabkan orang klik link kita untuk bertanya. So you kena hati-hati bila buat marketing, sebab kita nak orang WhatsApp kita. Sebab bila orang WhatsApp kita, maksudnya ada query. Maksudnya ada something yang dia berminat tentang services kita kan, tentang bilik kita. Alright, so kita tak nak dia hanya gunakan informasi marketing kita hanya untuk dapatkan fakta. So kita tak nak. Kita nak dia rasa menarik dan tertarik. Macam tu kan. So penggunaan gambar sangat-sangat penting. Gambar yang emosi adalah gambar yang melambangkan perkataan yang you nak jadikan tajuk. Contoh, unit fully furnished, ada Coway dan ada Wi-Fi 500 megabits. Contoh contoh. So itu menunjukkan apa? Siapa yang nak internet laju kan? So emosi lah kan? Ataupun siapa yang memang dia sangat sensitif dengan air kan? Dia nak air yang bersih. So bila dia dengar perkataan Coway tu, dia adalah emosi bagi dia. Kan? Itu dalam bentuk perkataan. Sebab tu gambar, kalau you nak tunjukkan bilik you yang cantik, you kena ambil gambar yang nampak luas kan? Kalau you nak bagi tahu yang almari you besar, so gambar tu you mesti banyak fokus ke area almari. Kalau gambar tu you nak tunjukkan ataupun you nak tunjukkan servis you ni menyediakan bilik yang katil dia tebal dan empuk. So setiap gambar you kena nampak katil tu memang betul-betul tebal. Nampak tak? So bila you nak buat marketing, you kena tahu apa specialty you, apa yang you nak orang grab. Maksudnya orang nak, apa yang you nak bagi, apa yang orang nak. Macam tu kan. Contohnya kita tahu dah kawasan ni memang persaingan banyak, tapi kita dah survey tak ramai yang menyediakan Coway. Jadi you gunakan you punya kelebihan tu untuk memberitahu yang unit you ada Coway. So market ni kita nak bagi tahu apa yang kita ada, apa servis yang kita bagi, apa bestnya duduk dengan kita kan. Siapa yang memerlukan bilik, sini ada. Macam itulah. So marketing ni macam kita nak mewar-warkan servis kita. Alright. So apa info yang you perlukan untuk beriklan? So jom KLS nak share sedikit. So KLS akan menggunakan slide untuk cerita tentang apa syarat-syarat bila you nak buat marketing kan dekat dekat media sosial. Okay. So ini contoh-contoh medium pemasaran bilik online yang
famous dan memberi impact lah. Ada banyak, lebih daripada 20 platform terpulang pada you all sama ada masa you buat TTI tu iklan tu banyak ke tak dekat platform yang you pilih tu. Alright. Cuma ini berdasarkan kajian KLS selama ni bersama-sama dengan student. So ini adalah yang the best platform lah untuk bilik. Alright. So mudah definitely, especially kalau you all buat premium room, memang mudah, the best platform lah. Tapi kena bayar lah sikit kan. And then Facebook. Okay, so KLS cadangkan you all masuk paling kurang pun 200 group Facebook. 200 group Facebook ni, you jangan masuk sekaligus. Masuk sikit-sikit lah, nanti kan kena block pula. Alright, make sure that you masuk group yang berkaitan dengan hartanah, berkaitan dengan rental, kan? Berkaitan dengan tempat-tempat yang you duduk. Contoh you duduk dekat Damansara. So you masuklah dalam community group lah, kelab cikgu-cikgu lah. Janji Facebook group tu adalah Facebook yang dibenarkan untuk beriklan. Kalau Facebook group tu Facebook yang private, so jangan cari pasal. Nanti tak pasal-pasal Facebook kita kena block. Okay? Make sure that you baca terms and condition. Kalau dia bagi kita beriklan, then baru you join. Tapi kalau dia tak bagi kita beriklan, so tak payahlah. Okay? So dalam Facebook group ni you kena iklan sebanyak yang boleh. Okay, sebab kita nak tahu demand. Alright, kita nak tahu demand. Especially kalau you masuk dalam group kondo yang you buat sublet tu. Kan, kalau dekat kampung, group surau ke kan. So orang kata kawasan orang-orang kat situ lah. Kan, betul tak? Alright. Okay, so Facebook Marketplace, yes, Facebook Marketplace memang menjadi juga. So ini adalah contoh-contoh lah, iBilik, Telegram, TikTok kan, ataupun kita menggunakan ejen hartanah. Okay, TikTok sangat bagus, tapi syarat dia you kena guide dia orang untuk datang viewing tu bila. Maksudnya kita tak nak dia orang ni hanya kontak kita sahaja. So kita nak diorang terus datang ke bilik. Jadi you kena set. Contohnya you set satu hari Ahad. Kita buat open day macam tu kan. So siapa-siapa boleh datang. So you iklan lah dekat TikTok kau-kau punya. So siapa-siapa sahaja yang tengah mencari bilik boleh datang tengok. So make sure that bilik tu adalah bilik untuk show sahaja. Kan. Alright. So kalau you ada banyak unit, the best you gunakan cara TikTok jugalah. Of course, TikTok untuk branding juga. Alright. So, boleh je. Tak ada masalah. Okay. So, 12 elemen. Okay. Bila you beriklan, ada 12 elemen lah. Okay. 12 elemen iaitu tajuk. Okay. Lokasi. Lokasi tak lengkap tak apa. Tapi mesti ada. Call to action. Harga. Details unit. Kemudahan. Facility. Amenities. Deposit. Contact dan disclaimer. Serta tarikh kemasukan. Alright, so ini perkara yang you jangan tinggal. Kadang-kadang ramai nak beriklan. KLS ada pernah lah perhatikan, especially dekat Facebook lah. Kata nak beriklan tapi tak ada letak harga, tak ada letak lokasi dekat mana. So jangan macam tu. Bila you beriklan betul-betul you ada bilik, you kena letak dengan tepat. Alright, tepat. Dekat mana? Kalau you tak nak bagi tahu tempat kondo tu, you bagi tahu kawasan mana atau berdekatan mana kan. Okay, tajuk. Tajuk ni gabungan kecil dan besar jantina, kelebihan bilik ke, wifi, bilik single ke sharing. Okay, tajuk ni sangat-sangat penting, adalah perkara yang you nak bagi tahu special tentang you punya unit sewa tu, bilik sewa tu. Kalau you rasa special, you kowe je. So you bagi tahulah bilik yang cozy, premium, ada kowe. Kalau macam contoh ni, dia nak bagi tahu dia ada 500 Mbps ultra speed wifi, ada car park sekali. Nampak tak? So premium. So you kena bagi tahu you premium ke budget. Alright? So kena letak harga. Dan lokasi. Alright? Lokasi. Boleh nyatakan nama kondo. Tak perlu nombor unit, boleh nyatakan landmark, contohnya berhadapan dengan alam anda. Okay?
Then harga. Harga wajib harga tolonglah. Ramai juga yang tak letak harga beriklan. Harga wajib. Dan satu iklan satu bilik. Jadi satu harga je. Jangan letak banyak-banyak bilik. Okay. Alright. Details tentang unit. Okay. Details tentang unit ni is depends lah. Kadang-kadang kita tak perlulah sampai terlampau spesifik. Contohnya nak letak saiz ke. Terpulang ada setengah platform tu you wajib letak saiz apa semua kan. Tapi yang paling penting jenis you. Apartment ke, flat ke, kondo ke kan. Then dia punya floor mana, floor tinggi ke, floor rendah ke kan. Ataupun naik tangga ke, parking disediakan ke tak, boleh cooking ke tak kan. Ada aircon ke tak, contoh. Okay. So semua ni you all boleh Google, you boleh tiru je sebenarnya. Tengok orang lain punya iklan dekat kawasan tu juga. Kalau you tak tahu kan, ambil copy je. Senang. Alright. So apa kemudahan dalam rumah? Alright. So kalau you kata you ada washing machine yang besar contohnya kan. Ataupun peti yang besar. So you ambil gambar tu. Tunjuk. Okay. So kita kena listkan apa yang ada yang kita provide kan. Jadi diorang nampak lah, diorang tahulah rumah ni memang betul fully furnished. Okay, then facilities, amenities ni biasalah. So kita nak bagi tahu apa yang ada di luar daripada kawasan unit you kan. So kalau di kondo tu, facility kondo tu ada apa, amenities yang berdekatan dengan kondo tu ada apa. Okay. Deposit kena bagi tahu awal-awal. 2 bulan ke, 1 bulan ke, 0 ke. Alright. Apa saja yang you charge, you kena bagi tahu awal-awal. And call to action, make sure that you letak link siap-siap sebab orang zaman sekarang ni dia lebih suka touch. Bila dia suka touch, meaning that kalau you letak, you boleh je letak kad apa semua ni. Mungkin kebarangkalian untuk dia bertindak tu lambat sedikit berbanding kalau you letak link, dia terus tekan saja. Tak payah dah. Kan? Tak payah nak apa orang kata salin-salin lah apa semua. Kan? Zaman sekarang semua nak cepat. And disclaimer, you kena letak disclaimer. So disclaimer ni termasuklah gambar yang you gunakan. So mungkin iklan you untuk banyak unit kan, untuk banyak bilik. Katakan you ada banyak bilik sekaligus. Tapi you hanya ambil gambar untuk satu bilik je. So kita disclaimer dekat situ yang mungkin gambar tu untuk tujuan ilustrasi. Dia tak tepat tapi lebih kurang macam tu kan. Alright. Then kemasukan bila. Kan, takut-takut nanti kan iklan ni dah lama, orang baru cari ke apa semua. Apa-apa saja yang you rasa mempengaruhi iklan tu, you kena letak disclaimer lah. Alright, okay. So, kalau nak tahu lebih advance lagi, macam mana nak beriklan, kan? Macam mana you nak step by step nak buka account mudah apa semua tu. So, KLS ada sediakan face to face lah. KLS mengajar face to face coaching. Sebab marketing ni dia bukan semua orang boleh belajar macam tu sahaja. Dan you jangan buat tanpa ilmu juga. Make sure that cari ilmu. Sebab apa? Sebab iklan pun memerlukan kos. Jadi kita tak nak kita buang masa. Kalau setakat kos sahaja, tak apa lagi. Tapi bila kita buang masa, bilik kita lambat, orang ambil kan. So kita pun tak dapat untung banyak. Nak buka unit baru pun takut. Sebab marketing kita sendu kan. So make sure that you ada ilmu yang betul tentang marketing. Dan marketing ni you kena berguru lah. Alright. So KLS sediakan coaching. Kalau nak tahu lebih detail lagi. Apa tu? Untuk buat marketing. Bukan setakat dekat mudah. Alright. So di beberapa platform. So KLS dah ada testimoni. Dia buat iklan 2 minggu je. Telefon dia tu tak berhenti. Dia 5 unit dia ambil dalam masa 1 bulan penuh. Kan? Bila kita buat iklan yang betul, of course terus jadi. Alright. Belajar sesuatu? Okay. Jumpa anda lagi di
next video. Bye.